Assalamualaikum dan salam sejahtera. Cikgu Suhaimi sambung lagi untuk proses pernormalan part 2. Okey, baik. Dalam video sebelum ini saya telah menerangkan mengenai macam mana atribut-atribut yang terlibat. Okey, baik. Untuk fasa yang untuk part yang kedua ini, saya masih ingin menerangkan mengenai penormalan untuk basic project lagi, iaitu bermula daripada 0NF kepada 3NF. Okey, sebelum tu kita berbalik semula kepada soalan kerja khusus. Apakah keperluan soalan sebenarnya? Okey, apakah keperluan soalan sebenarnya? Okey, kita tengok soalan. Okey, sama-sama kita tengok soalan. Untuk soalan kerja khusus tahun ini, okey, temanya adalah pengurusan penilaian. Okey, pengurusan penilaian maksudnya ialah kita nak menguruskan penilaian pelajar. Okey, penilaian pelajar. Okey, lihat pada yang saya bulat-bulatkan pada 4 item yang saya nak highlightkan di sini. Yang pertamanya ialah murid didedahkan dengan pembelajaran terarah kendiri, kadar kendiri, akses kendiri dan pentaksiran kendiri. Okey, maksudnya sendiri belaka. Sendiri semuanya. Yang keduanya adalah pengumpulan maklumat mengenai kemajuan. Okey, kemajuan dan prestasi murid melalui penilaian. Maksudnya kita nak kumpul maklumat mengenai penilaian yang telah dibuat. Okey, yang ketiganya, penilaian tersebut akan dibuat menerusi kuis ataupun permainan. Okey. Dan item yang terakhir sekalinya ialah sistem tersebut boleh mengurus koleksi soalan dan memantau prestasi murid mengikut subjek atau topik yang dipilih. Okey, baik, kita lihat secara detail. Okey, kita lihat secara detail. Yang pertamanya ialah murid didedahkan dengan pembelajaran terarah kendiri, kadar kendiri, akses kendiri dan pentaksiran kendiri. Okey, maksudnya ialah situasi pembelajaran sekarang adalah self learning dan self assessment. Okey, maksudnya pelajar belajar sendiri, pelajar menilai sendiri. Okey, itu adalah situasi sekarang. Kehendak soalan yang pertama. Yang kedua, pengumpulan maklumat mengenai kemajuan dan prestasi murid dilaksanakan melalui penilaian. Okey, kita nak menilai pelajar menerusi penilaian. Maksudnya adalah maklumat kemajuan dan prestasi murid direkodkan berdasarkan kepada proses penilaian yang dibuat. Bila pelajar yang nak buat? Jadi bila pelajar persoalannya bila pelajar nak buat, jadi pelajar boleh buat pada bila-bila masa. Okey? Itu maksudnya kendiri. Okey, lagi. Yang ketiganya ialah kaedah. Okay, kaedah penilaiannya ialah dibuat menerusi kuis ataupun permainan. Okay, kuis ataupun permainan. Yang keempat ni mengenai koleksi soalan dan memantau prestasi murid mengikut subjek ataupun topik yang dipilih. Jadi sistem yang kita akan buat ini akan merekodkan mempunyai koleksi soalan dan juga dia akan juga merekod prestasi mengikut topik. Maksudnya topik pertama berapa dapat skor dia dan sebagainya. Okey. Jadi daripada video sebelum ini kita akan kumpul semua atribut tersebut, dan pengumpulan atribut ini kita ambil yang asas saja. Okay, jangan ambil atribut yang berbagai-bagai. Okay, menyusahkan kita sebab apa? Jika atribut banyak,
banyaklah table yang perlu kita buat penormalan. Okey, kita nak cuba isi rekod ke dalam jadual. Okey, berdasarkan kepada rekod yang paling simple. Okey, paling simple. Kita lihat rekod paling simple sekali. Asalnya adalah ada dua table. Okey, asalnya adalah ada dua table. Table pertamanya adalah table pelajar yang mana table tersebut akan merekodkan topik apa yang pelajar tadi seorang pelajar tersebut membuat penilaian dan berapa skor yang dia dapat. Skor di sini maksudnya adalah berapa dia betul soalan tersebut. Okey. Yang pertama ni contohnya Saidi Ahmad. Okey, lelaki, topiknya topik tambah, kita ambil simple saja. Skor di sini maksudnya 2, sini maksudnya adalah dia betul 2 saja. Okey, dia betul 2 saja. Dan catatan masa ini diperlukan kerana kita nak buat perbandingan. Okey, kita nak buat perbandingan. Mungkin prestasi sebelum ini dia dapat skor 1 saja. The next time dia buat soalan yang sama, dia dapat skor 2. Okey, contoh Saidi Ahmad ni. Okey, Saidi Ahmad ni dia dapat first penilaian pertama 10 hari bulan 9 pukul 12.20 ni dapat skor 1 saja. The next day 20 bulan 10 pukul 8 pagi dia dapat skor 2. Maksudnya sini dah ada peningkatan prestasi. Okey, itu table pelajar. Manakala table guru pula bertanggungjawab membuat soalan. Okey, menyediakan soalan kepada pelajar. Pelajar pula bertanggungjawab untuk menjawab. Okey, kita lihat guru pula. Gurunya adalah Suhaimi Zakaria. Okey, arasnya guru. Tadi arasnya pelajar. Okey, topik ada 2 yang dimasukkan, topik tambah dan nombor soalan, gambar rajah dan jawapan. Jawapan dengan pilihan jawapan ada yang keliru. Okey, saya jelaskan di sini. Jawapan untuk basic maksudnya MCQ, pilihan jawapan ni ada kita boleh menyediakan pilihan jawapan ni ada 4 pilihan jawapan. Salah satu daripada 4 ni ada jawapan yang betul. Okey, jawapan yang betul, jawapan yang saya tanda slash di sini adalah jawapan yang betul. Maksudnya 1 tambah 1 ni adalah jawapan dia 2. Yang lain, jawapan yang lain ni adalah jawapan yang salah. Okey, jawapan yang salah. Okay, begitu kan soalan 2 dan soalan 3. Soalan 3 ini adalah berbentuk true false. Okey, boleh kita buat soalan untuk true false. Jadi sini ada 2 saja pilihan jawapan, benar dan palsu. Okey. Kita lihat seterusnya. Persoalan. Okey, persoalan. Ramai yang bertanya kepada saya, soalan pelajar jawab tak perlu rekod ke? Okey. Kalau kita nak buat sistem yang hebat, perlulah kita rekod soalan yang pelajar jawab. Maksudnya kita ada buat analisis item. Okey, kita buat analisis item. Tetapi kita lihat kepada soalan. Okey, soalan nak mengurus koleksi soalan dan memantau prestasi murid mengikut subjek atau topik yang dipilih. Dia nak rekod memantau prestasi murid mengikut subjek ataupun topik yang dipilih. Soalan tak sebut pun analisis item. Jadi tak perlulah kita buat. Okay, tapi kalau ada yang pelajar ataupun guru yang nak buat, okey boleh. Tak ada masalah. Tapi sistem tersebut mungkin jadi besarlah. Okey, lagi ada soalan yang tanya, habis tu macam mana soalan pelajar jawab dan siapa yang nak semak? Okey, kita buat sistem. Okey, kita yang buat sistem. Jadi sistem yang menguruskan semuanya. Okey, pelajar yang pilih topik dan soalan yang nak dijawab. Okey, pelajar boleh pilih topik, soalan mana yang nak dijawab, topik mana yang nak dijawab. Okay, dan soalan tersebut akan dipaparkan oleh sistem atas request dia.
Dan sistem juga akan semak jawapan yang dipilih oleh pelajar dan terus bagi respon. Jawapan yang dipilih tersebut benar ataupun salah ataupun betul. Jika betul, skor diberi 1. Okey. Kita nak gabungkan jadual daripada dua jadual tadi. Kita ambil paling simple sekali. Okey. Kosong NF. Okey, kosong NF. Jadi kenapa kita perlu gabungkan? Sebab ada atribut yang sama. Okey, ID pengguna, nama, jantina, aras, aras ni dan topik ni atribut yang sama. Okey, atribut yang sama. Jadi kita boleh gabungkan. Ada pelajar tanya kat saya, guru-guru ataupun pelajar tanya kat saya, kenapa yang dash ni? Okey, dash ni maksudnya ialah atribut ini tidak berkenaan dengan pelajar. Okey, atribut markah, nombor soalan, gambar raja, jawapan, pilihan jawapan tidak berkenaan dengan pelajar. Okey, tidak berkenaan dengan pelajar. Pelajar hanya jawab soalan, sistem sediakan, dan pada ruangan ini dia hanya rekod skor yang dapat oleh pelajar tersebut pada topik berkenaan. Okey, pada bila yang dia jawab. Okey. Manakala guru pula akan menyediakan soalan. Okey, akan menyediakan soalan. Jadi pada ruangan di sini skor dan catatan masa pula tidak terlibatnya. Okey. Kita lihat pada 1 NF. Okey, untuk mencapai 1 NF, kita kena pastikan laju adalah atomik. Okey, laju adalah atomik. Maksudnya tidak boleh ada ruangan kosong. Pastikan kunci prima dalam jadual. Okey, ada kunci prima dalam jadual, dan jadual mempunyai kedua-dua kebergantungan fungsi sepenuh dan kebergantungan fungsi separa. Okey, kita lihat 1 NF yang terhasil. Okey, pada ruangan jawapan ini, sebelum ini saya tanda jawapan yang betul adalah palang. Okey, saya ganti kepada 1. Okey, saya ganti kepada 1. Kenapa? Sebabnya dalam sistem nanti kita develop sistem, kita boleh setkan kalau jawapan 1 itu adalah jawapan yang betul. Okey. Sekarang kita kelompokkan atribut. Okey, kita kelompokkan atribut yang ID pengguna, nama, jantina, aras, satu kelompok. Okey, satu kelompok. Kelompok yang keduanya adalah topik dan markah. Okey, markah di sini adalah markah penuh bagi topik berkenaan, bukannya markah setiap soalan. Okey, markah penuh bagi topik berkenaan. Lagi soalan. Okey, soalan, nombor soalan, gambar raja, jawapan, pilihan jawapan, satu kelompok. Dan kelompok yang terakhir sekalinya adalah skor dan catatan masa. Okey, satu kelompok. Jadi, apabila kita kelompokkan semua ini, maka terwujudlah 2 NF. Okey, 2 NF ni jadual tiada kebergantungan fungsi separa. Semua jadual hubungan mempunyai kebergantungan fungsi sepenuh sahaja, dan setiap satu jadual mempunyai atribut kunci prima. Okey. Dalam 2 NF ini juga wujudnya kebergantungan fungsi transitif. Okey, kita lihat 2 NF. Okey, 2 NF yang terhasilnya sebegini. Okey, ada 1 2 3 4. Okey, ada 4 table yang terhasil dalam 2 NF. Okey. Jadi 2 NF tersebut, inilah table yang terhasil. Okey, dalam 2 NF ini, inilah table yang terhasil. Okey. Semua ada kunci prima dan kunci asing. Kita boleh sediakan kunci asing untuk sebagai rujukan. Okey, di mananya wujudnya kebergantungan transitif?
Okey, di sini wujudnya iaitu jawapan bergantung kepada soalan. Okey, jawapan bergantung kepada soalan. Maksudnya atribut biasa jawapan ini bergantung kepada soalan yang ditanya. Okey. Baik. 3F. Okey, 3F ni adalah yang terakhir sekali. Kita hapuskan kebergantungan fungsi transitif dalam jadual. Isunya tiada isu. Akhirnya semua jadual hubungan mempunyai kebergantungan fungsi separa, tidak ada mempunyai kebergantungan fungsi separa ataupun transitif. Okey, 3F. Jadi 3F inilah tabel yang terakhir. Okey, yang terakhirnya daripada tabel soalan tadi, wujudnya tabel yang keduanya adalah tabel pilihan. Okey, tabel pilihan. Dan kunci aslinya adalah ID soalan. Okey, manakala keseluruhan tabelnya adalah ada tabel pengguna, tabel soalan, tabel topik, tabel pilihan, tabel perekodan. Okey. Siap untuk 3NF. Okey. Sekian, terima kasih. Boleh share ataupun komen video saya ini. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.